Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Jururawat Fauzi bin Jaafar daripada Perawatan Paliatif. Hari ini akan menunjukkan cara-cara menyediakan injectable ataupun injection yang akan diberikan kepada pesakit dan ahli keluarga untuk digunakan di rumah kepada pesakit. Tujuan kita memberikan injection ini adalah untuk pesakit-pesakit yang akan pulang ke rumah sebagai pesakit terminal discharge, yang mana mereka akan pulang ke rumah dan dijaga oleh ahli-ahli keluarga. Pertamanya, dalam menyediakan injectable ini, kita haruslah menerima arahan yang akan dikeluarkan daripada doktor, di mana arahan itu akan diisi melalui form ini yang akan saya terangkan di video selepas ini. Seperti yang kita lihat di dalam borang ini, telah disediakan nama untuk kita letakkan sebagai contoh Samuel. Diagnosis yang perlu kita letak adalah pancreatic CA, umur 80 tahun, male, nombor pendaftaran 2321 dan nombor telefon yang untuk kita hubungi. Segala butir-butir ini haruslah ditulis dengan lengkap di dalam borang yang akan kita berikan kepada pesakit. Borang ini haruslah dilakukan dalam 2 salinan. Satu diberikan kepada pesakit dan waris, dan satu lagi adalah untuk simpanan dan rekod kita sebagai bukti pemberian. Di sini juga terletaknya tarikh yang perlu kita tulis, cara pemberian melalui suntikan secara subcutaneous, cara penyimpanan pun telah dinyatakan simpan di dalam peti sejuk ubat yang dibekalkan bertahan selama seminggu. Kemudian cara pelupusannya juga kita telah maklumkan di sini bahawa injection yang telah digunakan ataupun simpan diletakkan di dalam botol ataupun tin kosong. Kemudian serahkan ke klinik kesihatan yang berdekatan ataupun hospital yang berdekatan untuk dilupuskan ke dalam tong khas, iaitu sharp bin. Kedua, ubatan yang tidak digunakan mestilah dipulangkan kembali kepada pihak hospital yang membekalkan ubatan ini bagi mengelakkan segala kesalahgunaan ataupun penyalahgunaan dadah. Setiap injection ini janganlah dibuang ke dalam tong sampah. Perkara tersebut haruslah dinyatakan ketika kita memberikan pengajaran ataupun memberi tunjuk ajar cara penggunaan dan penerangan kepada waris pesakit. Dan di sini juga dinyatakan kuantiti dan jenis ubat yang diberikan. Sebagai contoh, di dalam borang ini ada ubatan subcut morfin, subcut midazolam, subcut bascopen, subcut haloperidol, subcut maxolon dan fentanyl patch. Kita akan tandakan di mana yang akan kita berikan bersama dengan dos yang telah diarahkan dan kuantiti berapa syringe yang diperlukan. Di dalam borang ini telah dinyatakan subcut bascopen 20 mg 1 syringe kuantitinya, bersama dengan fentanyl patch 6 mic untuk 72 jam. Dan di dalam borang ini juga dinyatakan di mana lokasi pesakit ini akan balik. Sebagai contoh, pesakit ini balik di rumah yang berada di Kelang. Sekiranya ada hospis yang menjaga kawasan tersebut, boleh diletakkan bersama. Sebagai contoh, di dalam ini kita letak hospis Kelang. Dan kita juga ada catatan ataupun rawatan susulan
Surat rujukan sekiranya ada, kita boleh nyatakan di sini. Di dalam borang ini juga telah kita nyatakan cara-cara pemberian ubat, tujuan dan juga jenis ubat. Sebagai contoh, boleh diambil setiap jam mengikut keperluan. Yang ada dinyatakan di sini, Subkat morfin untuk sakit sesak nafas dan batuk, Subkat midazolam untuk resah, gelisah dan sukar tidur, Subkat baskopan untuk kahak, perut memulas, Subkat haloperidol untuk halusinasi, Subkat maxolon untuk loya dan muntah. Kesemua ubatan-ubatan ini kita tulis sebagai rujukan kepada waris pesakit yang menjaga di rumah. Selain daripada itu, kita juga ada ruangan untuk pesakit waris untuk menandatangani dan nama staf yang bertugas bertanggungjawab memberikan injection, menerangkan dan juga memberi demonstrasi cara menggunakan injection ini. Waris haruslah menandatangani di ruang tersebut nama waris, penjaga yang diberi penerangan, kemudian nama staf yang bertanggungjawab. Setelah selesai, salinan ini haruslah dibuat 2 salinan. Satu akan diberikan kepada waris yang menjaga dan satu lagi akan kita simpan sebagai rekod bukti pemberian kepada waris pesakit yang membawa injection di rumah. Dan juga kebenaran untuk membawa injection ini untuk ahli keluarga membawanya ke rumah pun saya akan terangkan di video selepas ini. Seperti yang kita lihat ketika ini adalah borang kebenaran waris ataupun ahli keluarga membawa balik injection yang telah kita sediakan untuk dibawa pulang ke rumah. Nama borang ini adalah Verification of Discharge Medication dalam kurungan Dangerous Drug Act Medication. Bermakna setiap injection yang akan kita berikan kepada pesakit yang melibatkan DDA, Dangerous Drug, sebagai contoh morfin, midazolam dan sebagainya, haruslah kita berikan kebenaran borang ini bersama-sama untuk pesakit ataupun waris membawa pulangnya ke rumah. Sebagai contoh di sini, borang ini telah pun ditulis nama pesakit bersama dengan nombor pendaftaran ataupun kad pengenalan. Kemudian di sini dinyatakan ubat dan jenis ubat dan bilangan ubat apa yang akan dibawa pulang ke rumah bersama dengan diagnosisnya sekali. Sebagai contoh, di sini Samuel, nombor pendaftaran 2321, membawa pulang fentanyl patch. Dos dia adalah 6 mic untuk 3 hari. Kemudian diagnosis yang dinyatakan di sini adalah pancreatic CA. Selain itu, kita juga haruslah nyatakan di sini jenis suntikan ataupun suntikan apakah ubatan yang kita berikan. Sebagai contoh, Subkat baskopan, berapa kuantitinya, 20 mg, berapa syringe yang kita berikan kepada pesakit. Sebagai contoh di sini 1 syringe. Kemudian doktor haruslah menandatangani dan memberikan cop di situ sebagai bukti kebenaran pesakit ini memerlukan injection suntikan yang perlu dibawa ke rumah. Jadi, borang ini disertakan sekali kepada ahli keluarga sebagai bukti ataupun sebagai kebenaran membawa pulang injection
suntikan di rumah untuk keperluan pesakit. Apabila kita telah menerima arahan itu, sebagai contoh, pada hari ini saya menerima arahan untuk pesakit membawa pulang injection ke rumah dengan menggunakan injection subcut Buscopan 1 syringe yang akan dibawa di rumah sebagai contoh. Pertamanya kita memerlukan syringe, kemudian kita memerlukan needle dan kita memerlukan stopper penutupnya, dan kita memerlukan 1 ampule subcut Buscopan 20 mg. Kita memerlukan alkohol swab dan kita memerlukan tag, iaitu tanda nama ubatan pesakit dan tarikh luput yang akan kita letakkan bersama dengan dos dan doktor yang mengeluarkan arahan tersebut. Dan juga kita ada tag yang akan diletakkan di syringe tersebut, di injection tersebut. Dan akhir sekali, kita akan paket di dalam kertas ataupun plastik Luxina ini. Pertama sekali yang akan kita lakukan adalah kita akan memecahkan ampule yang diperlukan. Sebagai contoh, hari ini kita akan menggunakan subcut Buscopan 20 mg kali 1 syring. Pastikan anda mencuci tangan dahulu. Kita dah pecahkan. Kemudian ambil syringe yang kita perlukan. Dan juga needle. Dan stopper. Kita keluarkan daripada paket dia. Okey. Setelah itu, masukkan needle. Okey. Syringe out Buscopan yang kita perlukan tadi. Baiklah, pemilihan syringe yang ada seperti 1 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil ataupun berapa mil yang kita perlukan bergantung kepada kuantiti syringe ataupun kuantiti ubatan yang diperlukan. Jadi, kalau syringe itu memerlukan ataupun ubatan itu memerlukan kuantiti yang sedikit, contohnya hanya 2-3 cc, kita boleh gunakan syringe 1 mil. Okey. Kemudian ambil stopper tadi, stopper yang warna merah, kita rekatkan dia, tutup. Okey. Syringe ini telah pun disediakan dos dia, iaitu 20 mg subcut Buscopan yang kita telah sediakan dan akan diberikan kepada pesakit. Sebelum itu, haruslah kita ingat label yang perlu kita letakkan. Sebagai contoh, label yang ada di sini. Okey. Kita akan tampal di syringe yang telah kita sediakan. Baiklah, kita dah tampal. Memudahkan ahli keluarga yang menggunakan injection ini di rumah untuk melihat dan memastikan mereka menggunakan injection yang betul. Setelah itu, kita akan masukkan di dalam plastik
bersama dengan alkohol swab untuk kita berikan kepada penjaga yang akan memberikan suntikan di rumah, dan kita seal. Dan akhir sekali, plastik ini haruslah kita lekat dengan nama pesakit, maklumat ubat dan juga tarikh luput ubat bersama dengan doktor yang telah memberikan arahan, dan di sini disertakan kegunaan dia. Sebagai contoh, Buscopan for secretion ataupun untuk abdominal cramping, dan juga untuk kahak serta perut memulas. Boleh diambil setiap jam mengikut keperluan. Baiklah, kita telah siap menyediakan injectable yang akan dibawa pesakit ke rumah, dan kita telah pun label. Kepentingan kita melabelkan injection ini adalah, pertamanya, sekiranya pesakit ini balik dengan injection yang pelbagai. Sebagai contoh, kita ada subcut morfin, subcut midazolam, subcut Buscopan yang ada di sini, dan kita ada subcut haloperidol. Sekiranya pesakit pulang dengan beberapa injection yang lain, kita telah menyediakan dan kita telah labelkannya di syringe yang ada dan juga di luar plastik yang ada, agar tiada kesilapan berlaku di rumah. Dan kita sekarang akan bawa bersama dengan packaging ini dan surat keterangan berkaitan dengan injection serta borang kebenaran membawa balik injection ataupun suntikan di rumah. Di samping itu, waris yang telah kita ajarkan di ward nanti ataupun sebelum balik, kita akan ajarkan. Yang pertamanya, kita akan terangkan kegunaan injection. Kemudian kita akan terangkan cara penggunaan, dan kita akan melakukan demonstrasi cara penggunaan terus kepada pesakit, dan kita akan meminta waris atau keluarga yang menjaga pesakit untuk menunjukkan sekali lagi cara penggunaan injection itu di depan mata kita, sehingga penjaga itu selesa menggunakan injection itu dan mahir menggunakannya. Dan kita juga meminta kepada penjaga itu untuk menerangkan semula apa yang mereka faham, dan kita akan meminta waris ataupun penjaganya untuk menandatangani di ruangan ini, dan staf nurse ataupun jururawat yang menerangkan juga akan tanda tangan di sini sebagai bukti yang bahawa kita telah melaksanakan dan menghantar injectable dengan cara kita menerangkan dan mengajarkannya. Sekadar itu dulu. Sekian, terima kasih.